Salam Malaysia Madani buat anda semua penonton Apa Khabar Malaysia. Sekali lagi dah jam celik hari Jumaat, esok dah weekend, okey. Hari ini terus setia bersama dengan kami, saya Nur Salihah Azmi bersama dengan saya Rina Pallavi, dan di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada Salihah yang menyambut hari jadi yang ke-XX semalam. Okay. Jam celik sekali lagi dan menginjak umur, tak boleh cakap live. Saya dah rahsiakan dah tadi. Rahsia ya. Okey. Dan bersempena dengan hari ini banyak perincian yang ingin kami kongsikan. Yang paling penting adalah tentang pendakwaan bekas Perdana Menteri ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pada ketika ini sedang berada di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi menghadapi 6 pertuduhan yang melibatkan penyalahgunaan kuasa dan juga dana yang berkaitan dengan dana wibawa. Dan pagi tadi juga kita bawakan siaran langsung dan juga grandstand yang kita nampak juga situasi yang berlaku di Mahkamah Kuala Lumpur, dan juga kita lihat juga ada juga penyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berada di perkarangan mahkamah. Untuk lebih perincian berkenaan tentang kes ini, anda terus setia bersama dengan kami, dan pastinya hari ini dan juga hari esok juga kita akan bawakan perkembangan semasa berkenaan kes pertuduhan ini. Dan seperti biasa untuk Apa Khabar Malaysia, kita nak berkongsikan berkenaan tentang banyak lagi berita dan juga perkembangan semasa di portal Bernama.com. Mungkin Herina nak mulakan? Silakan. Betul. Baik, ini adalah tentang pertanian di mana UiTM Cawangan Kelantan akan menyasarkan hasil jualan buah nanas MD2 dan sulur dengan keluasan melebihi 1.6 hektar yang diusahakan di Bukit Tiu akan mampu mencapai hampir RM200,000 tahun ini. Dan penyelaras unit agro business UiTM Kelantan, Hadhifa Fadlina Ismail berkata sasaran itu mungkin boleh dicapai berikutan projek yang telah dimulakan dari April 2001 itu telah mula dituai bulan lepas. Dan mengulas lanjut, beliau berkata pelbagai latihan turut disediakan kepada pelajar dan juga masyarakat setempat yang berminat dalam bidang pertanian seperti latihan teknikal, pengurusan tanaman, keusahawanan dan juga pemasaran digital. Dan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM juga banyak membantu dengan memberi sumbangan sebanyak 40,000 sulur benih varieti MD2, dan diharapkan ini mampu meningkatkan ekonomi pelajar dan juga masyarakat setempat di Kelantan, terutamanya di Bukit Tiu. Baik, seterusnya apa yang kita nak kongsikan, Salihah? Ya, dan seterusnya tadi kita berkisar tentang kisah nanas MD2, dan kali ini kita nak berkongsi berkenaan tentang KWSP. Baru-baru ini kita dengar banyak juga isu berkaitan tentang KWSP. Kali ini yang nak kita kongsikan pagi ini adalah berkenaan tentang gaji permulaan rendah. Antara faktor simpanan rendah KWSP. Gaji permulaan rendah bagi mereka yang memulakan kerjaya sebelum gaji minimum dilaksanakan pada 2013 merupakan antara faktor yang menyumbang kepada jumlah simpanan rendah bagi kumpulan berumur 40 hingga 54 tahun. KWSP dalam kenyataan memaklumkan faktor lain yang turut menyumbang kepada perkara itu ialah cabaran struktur gaji, dengan mungkin 44% penyumbang KWSP mempunyai pendapatan kurang dari 2,000 dan 81% mempunyai pendapatan kurang dari RM5,000. Selain itu, KWSP juga memaklumkan sebanyak 2.85 juta ataupun 59% daripada ahli daripada kumpulan umur berkenaan telah memohon lebih dari satu kali pengeluaran berkaitan COVID-19. Dan kita tahu sebelum ini banyak juga pengeluaran yang telah diberikan, dan pastinya isu ini mungkin dapat dikaji berkenaan tentang gaji permulaan, supaya bila gaji permulaan ini lebih sedikit, pastinya simpanan KWSP ini mungkin bertambah di masa akan datang. Itu adalah berkaitan tentang KWSP. Mungkin kita nak kongsikan lagi berita di portal Bernama.com. Silakan, Lina. Betul, dan ini adalah berita ekonomi di mana pelaksanaan semula GST ataupun cukai barang dan perkhidmatan belum dinoktahkan oleh kerajaan, dan kerajaan masih lagi mengkaji impak pelaksanaan GST dalam situasi ekonomi dan menilai waktu yang sesuai untuk diperkenalkan semula. Dan menurut Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan, GST boleh dijadikan cukai progresif
agresif jika ianya dilaksanakan pada kadar sifar kepada barangan yang digunakan oleh golongan B40. Dan dalam hari itu, Ahmad menjelaskan GST telah dilaksanakan oleh kira-kira 90% negara dari seluruh dunia, termasuk negara yang mengenakan cukai yang dikenali sebagai cukai nilai tambah atau VAT. Dan perkembangan lanjut anda boleh sahaja ke bernama.com untuk lebih mengetahui apa cerita tentang GST ini dan apa lagi cabaran-cabaran dalam Malaysia ketika ini. Ini juga berkaitan tentang cabaran industri kurir, dan kita tahu setiap hari banyak kurir yang kita buat. Ramai rakyat Malaysia ni saya tahu suka menghantar barangan. Jadi ini adalah berkaitan tentang Jabatan Industri Kurir. Fahmi Fazil bertemu pemain industri minggu hadapan untuk membincangkan berkaitan tentang isu tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital akan bertemu dengan pemain industri kurir bagi membincangkan secara menyeluruh mengenai cabaran dihadapi sektor itu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berharap pertemuan berkenaan akan merungkai langkah penambahbaikan dalam mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan pemain industri berkenaan. Dan kita tahu bila bercakap tentang industri kurir, banyak operator yang memberikan servis tersebut, jadi pastinya banyak juga cabaran yang timbul akibat servis yang banyak ditawarkan tersebut. Dia berkata juga dalam masa perkembangan pelaksanaan Package Accelerator Kurir Negara, package yang diperkenalkan kerajaan Jun 2021, package merupakan pelan tindakan 5 tahun yang bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kurir dan juga kelancaran liputan bagi menyokong pertumbuhan industri e-dagang kepada 30 bungkusan per kapita menjelang 2025. Walaupun apa sahaja cabaran berkaitan tentang industri kurir ni, Herlina, pastinya kita dapat mencari jalan ataupun langkah yang terbaik untuk melakukan penambahbaikan bagi kurir ini. Betul, dan kalau sekiranya sistem itu ditambah baik, pastinya ia juga boleh berfungsi kalis cuaca, kalis bencana. Dan ini sedikit berita tentang bencana di mana Pahang sekali lagi menghantar bantuan banjir berjumlah RM50,000 ke Johor bagi meringankan beban penduduk yang terjejas. Dan menurut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, sebagai sebuah negeri yang berpengalaman menghadapi situasi banjir, kerajaan negeri amat memahami dan prihatin dengan keadaan mangsa banjir di negeri Johor. Dan beliau berkata antara barang keperluan yang akan disalurkan adalah 100 unit toto, tikar 200 unit, lamping pakai buang kanak-kanak 250 unit, selimut 300 unit, kit kebersihan 500 unit dan refreshment kit 750 unit. Dan katanya bantuan tersebut akan terus dihantar ke Parit Sulong kerana difahamkan situasi di sana agak teruk terjejas. Dan ini adalah bantuan kedua. Bantuan pertama telah pun dihantar pada Jumaat lepas yang bernilai hampir RM80,000. Dan sementara itu juga Wan Rosdi berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan untuk menghantar sukarelawan bagi menjalankan kerja pembersihan di Johor. Namun tumpuan pasca banjir kini diberikan kepada daerah Rompen yang turut terkesan dengan banjir. Dan katanya ada juga balai polis dan pondok polis yang telah terjejas akibat banjir ini. Ini yang nak kita kongsikan seterusnya di dalam berita portal bernama.com. 2 balai dan 1 pondok polis terjejas di Johor masih ditutup akibat banjir. Dan kisahnya Balai Polis Cah di Segamat serta Balai Polis Panco dan Pondok Polis Lengar di Muar yang terjejas banjir ditutup sementara kerana mengalami pelbagai kerosakan dan masih ditenggelami air. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata walaupun 2 balai dan 1 pondok polis itu belum dapat beroperasi, kejadian itu tidak mengganggu tugasan harian berikutan kesemua pegawai dan anggota di kawasan terlibat tidak terjejas dengan bencana itu. Beliau berkata Balai Polis Cah mengalami kerosakan termasuk infrastruktur, tandas dan perabot
manakala Balai Polis Pancur dan Balai Polis Selangor masih ditenggelami air banjir. Bagaimanapun anggaran kerugian belum diketahui dan pastinya kerosakan ini akan dibaik pulih setelah banjir reda selepas ini. Dan kita sentiasa suka untuk mengingatkan kepada anda semua akibat banjir dan juga keadaan cuaca yang tidak menentu ini, sentiasalah bersiap siaga ya Helena ya. Mungkin kadang-kadang kita tahu dokumen-dokumen penting perlu dipersiapkan dan sebagainya sebab cuaca sekarang masihlah tidak menentu. Okey. Dan kalau sebarang hebahan dan maklum balas dan mungkin apa yang anda nak kongsikan bersama dengan kami, anda boleh hantarkan kepada email kami di akmbernama.tv@gmail.com. Dan pagi ni kita nak semak ramalan cuaca juga mungkin? Betul, jom kita saksikan ramalan cuaca untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan kita tahu baru-baru ini kita telah pun melancarkan menu Rahmah. Okey, mula-mula dengan gerai-gerai warung-warung dan bermula dengan Maidin kan. Dan kemudian sekarang ni fast food seperti McDonald, Burger King semua dah ada menu Rahmahnya juga. Dan tidak ketinggalan untuk menyahut cabaran dari kerajaan ini, Kereta Api Tanah Melayu Malaysia Berhad telah pun melancarkan satu lagi inisiatif Rahmah iaitu MyRail. Dan nak tahu apa MyRail Life ini, kita bersama dengan tetamu yang berada di studio pada ketika ini. Ya, dan pagi ini bila Rina bercakap tentang menu Rahmah, saya juga nak berkongsi kepada anda sebab malam bila saya tengok di TikTok dan juga Instagram ada ramai juga yang dah kongsikan kat mana tempat-tempat untuk mereka dapatkan menu Rahmah ini juga. Dan tapi pagi ini perincian yang istimewa, kita nak bercakap tentang MyRail Life, inisiatif Rahmah dari KTMB itu sendiri. Jadi tetamu di studio nak ucapkan selamat datang kepada Encik Syahrir Sahak, Ketua Unit Pemasaran, Promosi dan Periklanan KTMB. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih Helena dan Saliha. Okey, Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kerana mengundang kami. Okey, so inisiatif Rahmah ini, MyRail Life ini, apa yang dimaksudkan dengan MyRail Life ini? Okey, MyRail Life adalah merupakan pas perjalanan percuma yang baru diperkenalkan pada 15 Februari yang lepas. Dan pas ini dia punya had penggunaan dia adalah setahun. So maknanya dia punya had penggunaan adalah sehingga 14 Februari 2024. So dia adalah pas percuma yang dikhususkan istimewa untuk pelajar sekolah. Maknanya sekolah rendah, sekolah menengah, iaitu daripada darjah 1 sehingga ke tingkatan 6 dan juga dengan kepada golongan OKU. Dan dia ada perkhidmatan train, kita ada banyak perkhidmatan train kan KTMB. So dia adalah untuk perkhidmatan train KTM komuter di sektor utara, KTM komuter di Lembah Kelang dan juga perkhidmatan KTM shuttle timuran, iaitu di antara sektor Gemas ke Tumpat. So kalau kita tahu pemberian pas perjalanan percuma ini adalah merupakan inisiatif daripada Kementerian Pengangkutan bersama dengan KTMB. Dan dia punya objektif tak lain dan tak bukan adalah untuk mengurangkan ataupun mengurangkan kos sara hidup ataupun beban, especially kepada golongan OKU dan juga para pelajar yang menggunakan perkhidmatan KTM komuter ataupun perkhidmatan train KTMB yang lain setiap hari. Dan dia juga memberi impact lah kepada, kalau dah bagi free kepada students, dia juga akan memberi impact kepada juga diorang punya ibu bapa jugalah. Sebenarnya ibu bapa tu juga akan berlakunya penjimatan kos untuk bayar kos pengangkutan. Jadi dengan adanya pas MyRail Life ni, boleh dikatakan kalau OKU ataupun pelajar sekolah tu menggunakan train setiap hari untuk aktiviti harian atau pergi ke sekolah atau ke bekerja atau ke mana-mana, penjimatan
boleh dikatakan banyak lah, antara 230 ke 240 ringgit sebulan untuk seorang. Jadi siapa sebenarnya yang layak untuk menerima PAS My Real Life ni? Seperti yang saya katakan tadi, dia adalah untuk pelajar sekolah rendah hingga sekolah menengah. Maksudnya dia yang berumur 7 tahun ke 19 tahun. Dan juga golongan OKU, tapi dengan syarat dia mesti berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan cara untuk mereka mendapatkan My Real Life ini pula bagaimana? Okey, dia ada dua kaedah bergantung kepada perkhidmatan train mana yang mereka nak naiki. Saya bagi contoh, kalau dia nak menaiki train komuter utara ataupun shuttle timuran, mereka kena mendaftar dulu dengan KTMB. Pendaftaran ni mereka kena dapatkan kita panggil passenger name record atau PNR. PNR tu macam ID untuk setiap individu lah. Lepas dia dah dapat tu, dia boleh buat pendaftaran melalui kita punya KTMB mobile apps. KTMB mobile ataupun dia boleh masuk ke laman sesawang untuk mendaftar, ataupun dia boleh pergi ke kaunter KTMB yang berhampiran. Sekiranya kalau mereka ada masalah lah kalau nak daftar online ke whatsoever kan, so dia boleh pergi kaunter. Itu untuk senario komuter utara dan juga shuttle timuran yang untuk Gemas Ketumpat. Tapi katakanlah dia nak naik KTM komuter di Lembah Kelang, ada kaedah ni berbeza pula. Dia lagi straightforward, dia just pergi ke kaunter tiket, tunjuk ID, tunjuk my card ataupun my kit mereka, automatically kita punya staff counter akan proses immediately, akan memberi kad. Jadi macam kad komuter link konsesi version My Real Life. So dia dah boleh guna terus. So kad tu kita keluarkan actually kalau untuk hari-hari biasa, kalau untuk pembelian biasa kita charge RM3. Tapi untuk My Real Life ni pun kita berikan percuma. Semuanya percuma lah kalau My Real Life ni. So mudahlah untuk semua orang. Bagaimana pula kalau kita bercakap tentang golongan mahasiswa dan mahasiswi? Adakah ia dipanjangkan ke mereka ataupun mungkin ada keistimewaan untuk golongan ini? Okey, untuk student IPT kan, tak ada. Maknanya untuk My Real Life ni tak ada perancangan lah. Namun begitu sejak dari dulu lagi, untuk IPT student memang ada konsesi, itu tambang diskaun untuk mereka. Tapi diorang kena daftar, baik untuk perkhidmatan KTM Intercity, KTM Commuter ataupun ETS. Diskaun tambang yang diberikan untuk mereka adalah sebanyak 40% lah untuk KTM Intercity dan ETS. Tapi kalau diorang menggunakan KTM Commuter, diorang mendapat 50% diskaun. So benda tu memang ada, tinggal mereka perlu apply untuk dapatkan kelayakan tersebut. Dan adakah inisiatif ini akan diperluaskan? Sekarang ni kita ada komuter utara, timuran dan juga di Lembah Kelang. Tapi bagaimana pula dengan interstate, intercity, ETS dan sebagainya? Seperti yang dinyatakan tadi, memang coverage untuk My Real Life ni hanyalah untuk sektor yang saya beritahu tadi. KTM Commuter, kalau kata utara, dia punya coverage daripada Padang Rengas ke Butterworth dan juga Butterworth ke Padang Besar. Kalau KTM Commuter Lembah Kelang, untuk makluman, dia coverage dia adalah dari Tanjung Malim ke Pelabuhan Kelang, boleh imagine kan, ke Pelabuhan Kelang, lepas tu Batu Cave ke Pulau Sebang Tampin. Kalau untuk shuttle timuran pula, dia cover daripada Gemas Ketumpat. So coverage dia dah luas. Jadi untuk intercity memang buat masa ni tak adalah, untuk especially untuk train Express Rakyat Timuran ataupun Express Selatan. Bercakap tentang interstate train tu Helena, saya biasa guna balik ke Kedah. Diharapkan dapat dipanjangkan menggunakan dalam ETS juga ada satu hari ni, Cik Syahrir. InsyaAllah. Baik. Bercakap tentang penambahbaikan ni, mungkin Cik Syahrir nak kongsikan kalau mungkin ada plan atau rancangan lain daripada KTMB dari segi penambahbaikan untuk kemudahan rakyat Malaysia. Kita sebenarnya memang menyokong dan sentiasa bekerjasama rapat dengan Kementerian Pengangkutan dalam untuk menambah baik perkhidmatan train KTMB ni, especially kepada rakyat Malaysia lah. Dan juga kita terus menambah baik demi untuk memperkasakan kualiti perkhidmatan rail itu sendiri. Dan selain daripada, saya nak cerita sikit lah, selain daripada My Real Life ataupun inisiatif Rahman ni, kita juga baru-baru ni dah melancarkan satu kempen, iaitu travel sama-sama. Ya, betul. Tahu bagus. Saya dah follow dah KTMB dekat Instagram. Great. So travel sama-sama ni tapi dia dalam konsep berkumpulan. So kalau kita gunakan promo kod travel sama-sama ni, kita boleh dapat 25% diskaun. Dengan syarat dalam satu grup tu kena ada minimum 4 orang ke atas dan pembelian dalam satu transaksi. Ini
Ini pun merupakan satu inisiatif jugalah di mana untuk kita menggalakkan orang ramai atau rakyat Malaysia untuk pergi dalam grup. Dan kalau satu keluarga pun lebih menjimatkan kan. Dan juga kata orang untuk menyemarakkan lagi industri pelancongan dalam konteks real tourism itu sendiri, tourism pelancongan. Okey, dan adakah ini boleh diguna sekali dengan My Real Life? Tidak. Dia sebab dia punya hal lain dia different. Okey. Walaupun ada dalam keluarga itu ada anak sekolah rendah, sekolah menengah, memang anak OKU tak boleh juga. Dia cuma boleh guna promo code tu. Okey, tapi sekiranya kalau mereka nak macam berjalan-jalan over the weekend, gunakan komuter ke apa, then boleh dapat je My Real Life ni immediately buat. So sama ada dia gunakan setiap hari ke tak guna ke, memang kita galakkan. Kita memang menyerulah untuk memanfaatkan apa yang diberikan ni sebab dia menguntungkan sebenarnya. Setahun kan you nak pergi mana-mana, macam unlimited. Lepas tu coverage besar. Macam itu. Begitu menarik orang kata apa inisiatif Rahmah dari KTMB. Kita harapkan ini juga dapat membantu juga kepada rakyat Malaysia yang orang kata apa boleh gunakan kemudahan ini. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita Encik Syaril daripada KTMB. Banyak perkongsian pagi ini. Thank you very much. Dan kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Okey. Dan Baik, masih lagi bersama Apa Khabar Malaysia dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, wakil daripada KTMB iaitu Encik Syaril Sahak, Ketua Unit Pemasaran Promosi dan Periklanan. Dan tadi kita dah berborak tentang inisiatif Rahmah iaitu My Real Life, dan kali ini kita akan terus bertanya dengan Encik Syaril tentang keistimewaan dan apa lagi yang boleh kita tahu. Dan Encik Syaril, kalau sekiranya permohonan itu kan kita nak melalui online dan sebagainya. Sekiranya pelajar ataupun golongan OKU ini tidak dapat membuat permohonan itu, adakah mereka boleh diwakilkan? Oh, boleh. Maknanya dia tak semestinya individu yang nak pergi tu kena pergilah kan. Dia boleh je wakilkan ibu bapa ataupun penjaga. Boleh je pergi, boleh je register online ataupun pergi ke stesen untuk membantu dengan syarat dia kena tahulah apa dokumen-dokumen yang nak bawa. Dokumen pun tak banyak, cuma MyKit dengan salinan MyKit ataupun salinan Jabatan Kebajikan Masyarakat punya kad macam itu. Cuma just pastikanlah macam ada senario di mana ibu bapa yang apply untuk anak-anak di nombor kad pengenalan tu parents masukkan nombor kad pengenalan mereka, bukan kad pengenalan anak. Jadi kadang-kadang dia menyulitkan keadaan, benda tu kena reject kan. Jadi pastikan bila sebelum buat tu study dulu apa dia punya syarat, terma dan syarat supaya proses tu lagi mudah. Okey. Dan bercakap tentang ini, saya tertarik juga. Adakah surat daripada sekolah diperlukan untuk memohon My Real Life ini atau bagaimana? Oh, that's a good question. Ada, tapi khusus untuk pelajar tingkatan 6 saja. Okey. Sebabkan umur mereka dah 18-19, kadang-kadang mungkin diorang tak belajar lagi, atau belum sambung belajar. Jadi kita kena perlukan bukti. Itu je. Dan itu sebenarnya menjurus kepada soalan yang seterusnya, iaitu adakah mereka yang kena pakai My Real Life ini, terutamanya pelajar sekolah, kena berpakaian sekolah untuk mendapatkan servis itu? Kalau weekend ke bagaimana? Tak, bebas. So, yalah, kadang-kadang dulu kena pakai uniform, kena pakai baju asrama. Tapi sebab kita ni sebenarnya objektif dia selain daripada kos hari hidup semua, sebenarnya kita nak menggalakkan adik-adik kita yang muda-muda ni juga golongan OKU untuk mencuba atau menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Sebab pengangkutan awam ni kalau kita tak pernah cuba, kita rasa takut tau. So kita dah masanya untuk kita expose rakyat Malaysia ni semua untuk menggunakan public transport. Sebab kalau nak kata jajanan real ni dekat KL ni pun dah bertambah baik. So dengan adanya kita harap benda ni akan memberi lagi banyak manfaat dan pendedahan supaya generasi akan datang menggunakan pengangkutan train ni sebagai sebahagian daripada diorang punya gaya hidup. Itu paling penting. Mungkin kita juga nak kena banyak bagi kesedaran kepada rakyat Malaysia. Sebenarnya menggunakan perkhidmatan awam ini macam train semua ni sebenarnya lagi menjimatkan masa juga, lebih cepat. Dengan syarat you kena plan betul-betul lah sebab public transport. Dia mula-mula je akan rasa takut, tak tahu nak pergi counter ini, tak ni. Once sudah naik and everything, dah tutup mata dah boleh jalan dah. Tapi kena start.
Betul. Kalau tak, memang kita sentiasa macam macam mana kena mula. Okey. Okey. Dan kita juga nak tanya juga tentang bagaimana penjualan tiket menjelang bulan Ramadan, Hari Raya dan sebagainya. Okey, sebenarnya kalau ikutkan KTMB dah buka penjualan tiket daripada Januari hingga Jun pada penghujung Disember tahun lepas. So maksudnya Ramadan, Raya ni semua memang orang dah boleh belilah. Okey. Dan untuk difahamkan untuk beberapa hari sebelum Hari Raya dah sold out tiket. Cuma sekarang kita menantikan pengumuman train tambahan especially untuk ETS. So boleh dikatakan alhamdulillah lah ETS tu sambutan dia memang amat menggalakkan. Okey. Nak tanya tu kan pasal Hari Raya tu bila sebentar Hari Raya sebab Hari saya Raya. salah seorang pengguna untuk biasa balik ke Kedah menggunakan ETS. Jadi untuk Hari Raya ada atau tidak tiket tambahan atau bagaimana perancangannya? InsyaAllah biasa ni akan ditambah. Ya, okey. Sebab buat masa ni difahamkan memang tiket untuk yang tu memang dah sold out dan kita akan tambah lah. Jadi macam orang ramai kena selalu follow kita orang punya media sosial lah untuk update. Baik. Dan adakah travel sama-sama juga boleh digunakan untuk pembelian tiket Hari Raya? Okey. Travel sama-sama ni yang best. ETS ni kan dia ada coach business class. Okey. Kan harganya pun boleh tahan juga kan. Jadi dia pun boleh digunakan untuk promo code travel sama-sama. Oh, inilah masanya kalau nak merasa, Ya. inilah masanya sebab diskaun 25%. Betul. Dan dia tak ada macam penggunaan tu untuk sekali macam you all nak naik banyak-banyak kali pun boleh je gunakan travel sama-sama punya promo code. Okey. Janji syaratnya kena in group. In group 4 orang. Okey. Dan bercakap tentang ETS ini, saya kira kalau kita melancong menggunakan kereta api ini sebenarnya adalah satu cara yang mudah, selesa dan sebagainya. Namun saya kira permintaan untuk ETS ke Hat Nyai Betul. terutamanya sangat tinggi dan mungkin orang kata frekuensi ke Hat Nyai itu bagaimana? Okey, kalau ETS kita tahu dia ada ke Padang Besar. Okey. Lepas tu orang ramai boleh menyambung perjalanan dengan menggunakan train masuk ke Thailand ataupun menggunakan pengangkutan awam yang lain. Okey. Namun begitu, sejak daripada tahun lepas masa bulan 9 sehingga bulan 12 kita memperkenalkan satu train khas tau yang dinamakan Maisawasdi. Yeah. Okey, Maisawasdi tu kita larikan train ni especially pada cuti yang panjang cuti yang mungkin 3-4 melebihi 3 hari. Jadi itu pun kita akan umumkan dari semasa ke semasa. Just follow kita orang punya media sosial. Yang Maisawasdi itu memang train direct daripada KL Central masuk terus ke stesen Hat Nyai di Thailand. So dia sangat convenient. Sebab segala proses immigration custom semua berlaku di stesen Padang Besar itu sendiri tanpa kita perlu keluar lah kan ke CIQ Padang Besar ke tidak. Semua berlaku kat situ. So very convenient. Dan diharapkan tiket Maisawasdi ni frekuensi dia ditambah dan bukan sahaja untuk weekend. Kalau hari biasa pun ada juga orang nak melancong dan sebagainya so kan. nanti you all kena try lah. Ya, pasti. Maisawasdi. Sebut tentang KTMB ni dan nak masuk waktu-waktu puasa dan Hari Raya, jangan lupa anda kena orang kata book tiket awal-awal. Betul. Sebab sentiasa sold out. Sebab saya tadi dah kongsikan sentiasa beli, sentiasa sold out. Tapi memang servis dari KTMB ni terbaik. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita iaitu Encik Syahril Sahak, Ketua Unit Pemasaran, Promosi dan Periklanan KTMB. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, terima kasih. Pagi ni. Terima kasih. Dan baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Wujud
pelbagai jenis roti di dalam dunia ini, yang mana setiap satunya memerlukan kaedah penggulian yang khusus. Jenis gandum yang tersendiri bagi membolehkan sesebuah roti itu dihasilkan. Selain itu, tempat pembakaran atau ketuhar tertentu diperlukan bagi memastikan dough yang telah diuli dapat dimasak seterusnya menjadi roti yang diinginkan. Di kawasan kejiranan Al-Kawazin di Mosul, Iraq, penghasilan ketuhar bagi memasak roti dari tanah liat masih terus berjalan dan dipercayai penghasilan ketuhar dari tanah liat ini telah bermula sejak beribu-ribu tahun dahulu. Ketuhar tanah liat yang dikenali sebagai tanur kebiasaannya digunakan untuk membakar roti tradisional rakyat Iraq. Selain itu, ketuhar ini juga boleh digunakan bagi memasak hidangan popular yang lain, sama ada dari jenis daging maupun ikan. Walaupun ketuhar gas semakin diterima ramai, namun tanur masih menjadi pilihan utama masyarakat Mosul. Ianya dikatakan mampu memberikan rasa istimewa pada roti yang dibakar. Khalid Al-Kawas, salah seorang individu yang menghasilkan tanur sejak beberapa dekad, berkata dia mewarisi ilmu penghasilan tanur dari bapa dan datuknya. Ujarnya, dia mampu menghasilkan antara 3 atau 4 tanur di bengkelnya setiap hari. Kata Khalid lagi, permintaan terhadap ketuhar tanah liat buatannya itu sentiasa mendapat permintaan yang tinggi walaupun ketuhar gas semakin mendapat tempat di kalangan rakyat tempatan. Kembali setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Itu perkongsian berkenaan tentang tanah liat. Itu cukup menarik yang berlaku di Iraq ya, Halina. Okey. Baik, untuk blok kedua ni kita nak perkongsikan sesuatu yang pastinya cukup menarik lagi dan kita semua tahu baru-baru ini kita dikemparkan dengan kejadian orang kata gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria. Bercakap tentang Turki sendiri, jumlah yang maut kita tahu hampir kepada 40,000 lebih. Jadi pastinya banyak negara antarabangsa dan tidak ketinggalan Malaysia juga menghantarkan misi bantuan ya, Halina ya. Betul. Dan ini adalah operasi Starlight 2 yang dihantar dari Malaysia untuk Turkiye. Dan kalau kita boleh imbas kembali, Ops Starlight 1 telah dimulakan pada Mac 2018 di mana kita menghantar bantuan ke Cox's Bazar di Bangladesh, di mana bantuan diberikan kepada semua pelarian Rohingya yang lari dari Myanmar untuk mendapatkan perlindungan ke Bangladesh. Itu adalah satu kejayaan yang telah kita cipta beberapa tahun lepas dan kali ini kita ada operasi Starlight 2. Dan untuk berbincang lebih lanjut tentang operasi Starlight 2 ini, kita bersama dengan Lieutenant General Datuk Nur Muhammad Akmal bin Muhammad Dom dari TUDM Malaysia. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Okey, dan mungkin sebagai pengenalan, Datuk boleh kenalkan kepada mereka semua di luar sana tentang operasi Starlight 2 ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Pertama sekali terima kasih kepada Bernama dan menjemput saya untuk berikan sedikit maklumat berkenaan operasi Starlight 2 ini ya. Biar saya imbas sedikit berkenaan gempa bumi yang dahsyat telah berlaku di tenggara Turki ya, bersepadan dengan Syria. Respons kita pada masa tersebut pada 6 hari bulan Februari, yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah mengarahkan Kementerian Luar Negeri dan NADMA untuk menubuhkan satu task force untuk membantu aktiviti pencarian penyelamat. Dan juga kita diarahkan untuk menubuhkan Hospital Medan. Jadi operasi pencarian penyelamat duduk di bawah NADMA dan KLN. Dan Hospital Medan ini sebab dijalankan oleh ATM dan kita telah diarahan untuk menubuhkan segera dan menghantar Hospital Medan ke Turki. Jadi arahan itu dihantar ke ATM melalui Kementerian Pertahanan. Maka Panglima Angkatan Tentera telah mengeluarkan satu direktif pemula dipanggil atau initiating directive untuk kita tubuhkan segera. Dan saya telah dilantik. Saya sebagai Panglima Angkatan Bersama telah dilantik sebagai peneraju operasi dan dimandat untuk menjalankan operasi Hospital Medan. Kita telah menubuhkan dan pada 10 Februari telah menggerakkan kumpulan pertama Hospital Medan ini selama 36 orang di Pangkalan Udara Subang. Pada jam 2 pagi kita bertolak. Menggunakan 2 buah pesawat A400, Airbus A400M TUDM dengan membawa kelengkapan penuh. Sebuah Hospital Medan seberat 40 tan. Jadi kumpulan kedua bergerak the next day
pada 11 hari bulan dan kumpulan ketiga juga bergerak pada 11 hari bulan petang malam dan tiba di Istanbul dan bergabung dengan kumpulan pertama dan mereka bergerak menaiki pesawat Airbus F400 terus ke lapangan Gaziantep di tenggara Turki di kawasan di mana bencana itu berlaku. Dan pada awalnya kita ingin menubuhkan hospital Medan itu di kawasan Adiyaman. Tetapi setelah melihat keadaan muka bumi dan keadaan tertentu, kita dah alihkan sedikit ke utara, ke daerah Celikan, sejauh 160 km daripada lapangan Gaziantep. Itulah sedikit sebanyak latar belakang operasi Starlight 2. Ya, tadi disebutkan tentang Hospital Medan dan bantuan perubatan yang diberikan, tapi Datuk ada juga lagi mungkin bantuan-bantuan lain yang dihulurkan selain bantuan perubatan? Actually kita hanya operate Hospital Medan. Okay. Dan kita hanya berikan bantuan perubatan dan khidmat kesihatan. Tetapi inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah operasi yang kita lantik iaitu Brigadier Datuk Dr. Amran, dia telah buat satu outreach program kepada penduduk-penduduk Celikan seramai lebih kurang 15,000 orang. Mereka pergi ke rumah-rumah mencari warga-warga tua, orang-orang OKU atau pesakit-pesakit yang tidak mampu untuk datang ke Hospital Medan kita lah. Dan mereka buat saringan di situ dan sama ada dibawa ke Hospital Medan kita atau dirawat di rumah sendiri. Itulah interaksi one-to-one basis lah antara pakar perubatan kita dengan penduduk setempat. Okey, Doktor, Datuk bercakap tentang Hospital Medan Malaysia ini. Kita nak tahu juga apa peranan hospital tersebut dan bantuan perubatan apa yang disediakan oleh hospital tersebut. Baik. Kita telah menghantar seramai 110 orang pakar-pakar perubatan dan pakar perubatan umum beserta nurses lah dan juga anggota bantuan lain untuk operasi. Mereka ini memberikan khidmat ke pakar perubatan pelbagai bidang, termasuk perubatan primer, ortopedik, UNG, pakar perubatan kanak-kanak, pakar perubatan pergigian yang boleh carry out kan maxillofacial surgery itu. Disebabkan kita tahu dalam keadaan bencana ini banyak orang cedera dengan parah sebagainya. Dan itulah kepakaran yang kita hantar ke sana dan sehingga kini pesakit pertama kita terima pada 15 Februari iaitu pesakit asma yang kronik disebabkan keadaan gempa bumi itu. Dan sehingga kini laporan terakhir saya terima semalam lah, kumulatif jumlah kumulatif kita terima seramai 1,537 pesakit yang telah kita rawat di field hospital kita. Okey, baik Datuk. Kita tahu banyak bantuan sebelum ni terdahulu telah dilakukan, tapi bagaimana berbezanya pula bantuan yang dihantarkan ke Turki kali ini? Mungkin ada cabaran ataupun bagaimana prosesnya? Kita memang telah banyak menjalankan operasi bantuan sebegini di bawah Human Assistance and Disaster Relief. Okay. Bila kita lakukan operasi sebegini ini dipanggil dalam tentera ini dipanggil operasi ketenteraan selain daripada peperangan. Atau bahasa Inggerisnya military operation other than war. Jadi banyak pengalaman yang telah kita dapat. Sebagai contoh kita pernah terlibat dalam kejadian gempa bumi di Pakistan. Pada tahun 2002 kita di daerah Battleground, Chaman dan Battleground. Dan juga kita pernah terlibat dalam semasa kejadian tsunami yang besar di Aceh pada tahun 2004 dan juga di Pakistan pada tahun 2010. Di Pakistan pada 2010 dan kita pernah terlibat dalam Cox's Bazar sebagaimana yang Puan cakap tadi pada tahun 2018 ke 2020 kan. Jadi banyak pengalaman kita dapat. Cabaran memang banyak kerana penglibatan kita ni di banyak negara yang berlainan. Berlainan dari segi cuaca, bentuk muka bumi, keadaan politik, prosedur-prosedur lokal yang kita ada, penduduk yang berlainan dari segi bahasa dan sebagainya. Jadi sebagaimana di Starlight 2 ini di Turki, keadaan tempat itu bencana sangat teruk. Semasa mereka masuk ke sana itu, gegaran-gegaran kecil atau aftershock masih berlaku. Sebab kita masuk tak sampai seminggu daripada bencana itu berlaku mula-mula kan. Jadi dalam keadaan risiko yang tinggi itu pun kita masih masuk ke tempat kejadian dan dirikan hospital kita. Dalam keadaan cuaca yang sejuk, saya diberitahu sampai minus 12 degree Celsius. Oh, itu sejuk. Tapi anggota-anggota kita dibekalkan dengan semua pakaian-pakaian sejuk lah. Pakaian-pakaian jaket-jaket yang dingin lah. Dan kita berikan bantuan kemudiannya
apabila berlaku perkara-perkara yang tertentu yang mereka perlukan supaya mereka dapat beroperasi dengan baik. Baik. Okey, Datuk, bercakap tentang cabaran, seperti yang Datuk katakan tadi, bahasa merupakan salah satu cabaran dia. Bagaimana kita mengatasi masalah bahasa itu sendiri? Dalam Ophthalmic 2 ni sangat menarik kerana doktor kita, kita punya pemerintah operasi itu berlatih di Turki. Jadi dia sangat fasih dalam bahasa Turki. Namun demikian, kerana staf tu ramai yang terlibat dengan pesakit-pesakit, kita telah mendapatkan bantuan daripada penduduk tempatan sebagai kita punya translator secara percuma. Okey. So harian itu tidak menjadi masalah. Okey. Alright. Dan Datuk, bagaimana pula dengan makanan? Difahamkan ialah kawasan baru lepas bencana dan sebagainya. Saya kira makanan segar itu adalah satu scarcity, kekurangan di situ. Bagaimana? Ya. Sebagaimana kita tahu semasa mereka masuk kawasan bencana itu, tempat itu memang musnah. Ya. Jadi isu makanan ni kita pandang sebagai isu yang utama. Sebab itu tanggungjawab kita lain daripada itu. Tapi apabila selepas 2-3 hari mereka kita bekalkan juga dengan RTBK iaitu ration tempur tentera selama 14 hari. Tetapi apabila penggunaan itu kerap kerana keadaan sejuk dan sebagainya, maka kita telah mengarahkan pasukan kita di sana untuk cari transportasi keluar ke lebih kurang 3 jam 4 jam daripada kawasan tersebut, cari makanan-makanan basah lah. Dan saya dapat laporan mereka dapat mencari makanan-makanan yang basah dan tidak isu lah bagi kita. Okey. Tapi isu airnya mungkin problem. Okey, apa isu dia? Sebabkan gangguan-gangguan pembekalan air itu berlaku kerana banyak tempat yang telah musnah. Tapi walau bagaimanapun saya dipahamkan pihak berkuasa Turki dengan bantuan AFAD iaitu pasukan bencana sana, mereka telah dapat mengatasi perkara ini. Kerana kalau air kurang dan kotor pun akan menjadi masalah bagi kita kan. So perkara tersebut telah dapat diatasi dengan baik. Baik, Datuk, kita banyak lagi nak tanyakan kepada Datuk. Okey, mungkin selepas ni kita nak berehat dahulu, kembali selepas ini. Terima kasih terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita berbicara berkenaan tentang operasi Starlight dan kita nak terus lagi bertanya kepada Datuk. Ini tadi yang saya kira terlupa nak tanya tentang kapasiti Hospital Medan yang disediakan di sana ya. Silakan. Ya, Hospital Medan Malaysia ni atau field hospital kita ni ialah Hospital Medan tahap 3, tahap tertinggi. Di mana kita menyediakan 60 buah katil medan untuk pesakit. Macam saya katakan tadi, memang doktor pakar pun kita ada 14 orang. Dan doktor perubatan umum pun ada 14 orang. Selain daripada nurses dan sebagainya. So memang hospital ini kita dirikan kerana kita memandangkan keadaan bencana yang mungkin menyebabkan kejadian-kejadian trauma, kes-kes trauma yang perlu kita handle lah. Itu sebabnya kita tahap 3 yang kita dirikan di sana. Okey, dan Datuk bercakap tentang kes trauma ini, adakah pakar-pakar dalam bidang psikologi, psikiatris juga dihantar untuk sama-sama membantu orang kata pasca? Kita tak hantar pakar-pakar psikologi. Okey. Kita tak hantar sebab kita memang fokus kita hanya untuk kes-kes trauma dan khidmat kesihatan kepada penduduk setempat. Dan bercakap tentang Hospital Medan tahap 3 ini, kalau kita tahu 3 itulah paling tinggi dan sebagainya. Namun kalau kita boleh imbas kembali di Malaysia pada waktu COVID sedang memuncak dan sebagainya, Hospital Medan juga turut didirikan dan itu adalah pada tahap berapa itu kalau di COVID? Okey, saya nak imbas kembali pada tahun 2016 semasa kejadian kebakaran di unit rawatarapi Hospital Sultan Aminah Johor kan. Kita dirikan sebuah hospital Medan untuk bantu Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Tahap dia memang tahap 3 lah paling tinggi. Sebab kita dirikan operation room sekali dan sebagainya. Begitu juga pada tahun 2020. Kita dirikan 2 buah hospital Medan, satu di Sabah dan satu di Kedah. Kerana kita bantu Kementerian Kesihatan untuk membuat kita panggil untuk membantu supaya penularan COVID-19 itu tidak berlaku. Dan kita tubuhkan memang untuk membantulah hospital-hospital yang ada ini. Kerana keadaan pesakit yang ramai masa itu. Dan pasukan tentera juga terlibat dalam aktiviti untuk
penularan COVID-19 tersebut pada tahun 2020. Ya. Okey, dan kita nak tahu juga seperti yang kita sedia maklum, doktor ada cakap tadi 14 doktor pakar, 14 doktor perubatan dan sebagainya, dan mereka masih lagi berada di sana kerana Hospital Medan itu belum ditutup. Namun bagi memastikan kesihatan mereka juga terjamin, adakah ada sistem rotation ataupun sebagainya, bagaimana mereka menjalankan tugas di sana? Baik, mereka masih di sana. Okey. Ya? Dan untuk jangkaan kita lah, operasi itu akan berlaku selama 6 minggu. Okey. Sehingga pertengahan Mac inilah. Okey. Pada minggu ketiga lah, kita expect kita boleh pack up untuk balik lah. Ya. Okey. Exit plan kita. Cuma isunya tidak ada penggantian. Tetapi dalam kita punya perintah operasi, doktor-doktor tentera ni ialah tentera. Ya. Orang-orang pun telah latih cukup. Dan dalam perintah operasi kita mengatakan mereka perlu meneruskan kerja-kerja mereka dan menjaga kesihatan sendiri. Okey. So saya tanya melalui laporan harian, melalui situation report dan juga mission report yang dihantar kepada bilik operasi Markas Angkatan Bersama setiap hari. Saya ada bertanyakan bahawa is there any issue pasal kesihatan? Ya. Okey. Dia kata tidak ada. Sebab mereka doktor. Mereka lebih memahami cara untuk menjaga kesihatan Doktor masing-masing. dan tentera. Tentera. So, semangat juang dia tinggi. Sangat Okey. juang dia Mesti nak merawat tu pasti juga mereka juga kena menjaga kesihatan sendiri dan diharapkan mereka di sana dapat melakukan operasi ini dengan lancar dalam dan waktu seketika ini. Seterusnya kita nak tanya kepada Datuk juga melibatkan orang kata aset-aset yang digunakan oleh ATM. Kita tahu pesawat pengangkut UDM A400M telah digunakan. Jadi mungkin Datuk nak kongsikan berkenaan tentang ini. Betul. Pesawat Airbus A400M TUDM ini salah satu pesawat pengangkutan yang kita ada selain pada pesawat Hercules C-130. Untuk pengetahuan umum, saya rasa ramai telah tahu kita telah menggunakan pesawat Airbus ini sejak tahun 2015. Pesawat ini digunakan untuk melakukan pelbagai misi dan juga seperti penerbangan taktikal, penerbangan strategik, melakukan latihan dan operasi pasukan-pasukan khas ATM, mengangkat kargo-kargo di antara wilayah di Malaysia ataupun di luar negara. Dan pesawat ini juga digunakan dalam aktiviti MOTW tadi lah, Mutual Operation Other Than War. Seperti terlibat dalam Medivac, medical evacuation ataupun CASEVAC, casualty evacuation. So pesawat ini digunakan secara meluas dan kita hanya ada 4 buah pesawat. Tetapi dia sangat penting kerana dia membawa kargo sehingga 40 tan. Baik. Itu cerita. Diharapkan Adakah akan ada aset-aset penambahan tu? lah untuk aset ini. Diharapkan ada penambahan di masa depan. InsyaAllah. Kita mohon kalau lebih lagi ditambah lagi baiklah. Betul. Okey, Datuk, kita nak tanya juga tentang kalau kita tengok antara video-video yang dikongsikan sebentar tadi, macam ada doktor Turki juga menjalankan rawatan di Hospital Medan ini. Adakah itu perkara yang sahih ataupun apa yang terjadi sebenarnya ni? Sebenarnya tidak. Hospital Medan itu terletak di bawah tanggungjawab kita. Okey. Dan setiap pengendalian pesakit itu terletak di bawah tanggungjawab kita. Tetapi saya diberitahu telah banyak lawatan-lawatan dilakukan oleh berbagai agensi Turki di sana. Semenjak penglibatan mereka di sana ni dan telah merawat 1,500 lebih kalangan penduduk di sana. Even Kementerian Kesihatan mereka pun datang melawat. Okey. Bertanya khabar. Menteri Kesihatannya dan juga pegawai-pegawai tinggi tentera juga melawat dan sangat merasa bertuah kerana adanya Hospital Medan Malaysia ini telah berjaya untuk berikan bantuan perubatan dan khidmat kesihatan pada rakyat Turki yang sedang dalam keadaan kesukaran. Dan mereka hanya melakukan lawatan ataupun ada sumbangan perubatan juga? Ada termasuk sumbangan perubatan dan sumbangan-sumbangan lain pada ahli kita. Kerana pada masa ini selepas 2 minggu kejadian itu agak boleh support sistem tu berjalan dengan baik. Jadi kita tidak ada masalah yang besar di sana lah. Okey. Situasi di sana Datuk, apabila kita menghantar petugas-petugas untuk membantu dalam operasi Starlight ini, pastinya mereka juga terkesan dengan situasi keadaan di sana. Jadi bagaimana agaknya mereka meningkatkan ataupun mengekalkan motivasi untuk sentiasa membantu ini sesuatu menarik untuk kongsi bersama dengan kita juga. Datuk, silakan. Macam saya kata tadi lah, Puan, memang saya dapat laporan motivasi sangat tinggi, very high moral. Saya tengok kerana pertama sekali kerana mereka itu pakar dalam perubatan dan keadaan di sana memerlukan mereka untuk membantu. Respon kita ni sebagai rakyat Malaysia, saya rasa mereka ini sangat prihatin dan melalui laporan saya terima,
even pasukan kita di sana tidak ada masalah. Walaupun dia meninggalkan keluarga di sini dalam keadaan sejuk dan sebagainya, dan keadaan penginapan mereka pun tidak berapa teratur sebenarnya. Sebab keadaan tempat tu tidak memberikan suatu di hotel sebagainya. Mereka duduk di bilik-bilik atau di rumah-rumah berkongsi katil berbelas-belas orang satu bilik ni. Ambil letak tilam dan sebagainya. Tapi keadaan bersih lah. Ya. Jadi moral mereka tidak terjejas. Tidak terjejas langsung. Dan saya daripada Datuk Dr. Amran, dia katakan mereka sangat ni. Bersemangat, Tambah lagi bersemangat, tambah lagi dengan lawatan-lawatan daripada pelbagai pihak ini, menaikkan motivasi mereka yang tinggi sekali. Okey. Baik, Datuk, mungkin sebelum kita mengakhiri perbualan kita, apa harapan Datuk tentang operasi Starlight 2 ini? Ya. Harapan saya ialah macam saya katakan tadi, ini merupakan satu pengalaman bagi kita. Sekiranya berlakulah apa-apa kejadian di Malaysia ini, kita berupaya untuk melakukan tindakan yang sama, malah lebih pantas. Dan setiap kali kita melakukan bantuan kepada luar negara ini, prosedur-prosedur kita sentiasa ditambah baik. Especially yang melibatkan pengurusan logistik dan juga atur gerak pasukan. Dan saya berharap dengan adanya bantuan kita daripada Hospital Medan ke Turki ini akan menambahkan hubungan baik kita dengan kerajaan Turki di sana dan mudahkan bagi perusahaan kita pada masa akan datang, insya-Allah. Baik. Tu kita juga seluruh rakyat Malaysia juga harapkan operasi Starlight dan juga petugas-petugas yang dihantar di sana sentiasa sihat dan moga operasi ini dapat dijalankan sebaik mungkin dan mereka semua dilindungi juga, Herlina, ya, yang penting sekali juga. Betul. Dan terima kasih kepada Lieutenant General Datuk Nur Muhammad Akmal Muhammad Dom TUDM, Panglima Angkatan bersama, kerana sudi bersama dengan kami berkongsi pengalaman dan cerita lanjut tentang operasi Starlight 2. Dan itu saja yang dapat kami kongsikan pada hari ini, Jumaat 10 Mac 2023 dalam Apa Khabar Malaysia. Ya, dan seperti biasa kalau anda ada sebarang maklum, balas, respon dan idea yang nak dikongsikan bersama dengan kami, emailkan kepada kami di kmbernama tv@gmail.com. Saya Nur Sahia Azmi dan saya Helena Pelavi. Sehingga